Okay, so Assalamualaikum Cik, apa khabar ini? Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah. Apa Baik, ni? baik. Cik sihat tak hari ni? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Syed Abu Salim kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk temu ramah pada hari ini. Kami sangat hargailah kehadiran Encik pada hari ini. Okay. Okay, kami okay, tanpa membuang masa lagi, marilah kita mulakan interview ni. Boleh Pak Cik kenalkan diri dulu? Okay, nama Pakcik Syed Abdul Salim bin Hafiz Syed Abdul Fasal. Bapa saudara kepada Syarifah Nur Syarina. Okay. Syarina. Syarina. Jadi Pakcik dah meniaga daripada tahun 1986. Lama dah. Daripada habis sekolah tingkatan 6. Okay. Mula dengan perniagaan kedai runcit, sewa kereta, dan tahun 1990 atas inisiatif family kita buka kilang. Kilang plastik. Kilang plastik. Kilang plastik. Yang tu di antara yang kita yang tu family lah. Jadi kita buka kilang plastik atas nama Tomodachi Plastik. Nama Jepun. Nama Jepun. Tomodachi ni maknanya kawan baik. Masa tu ada 2-3 orang kawan yang memang dia orang pergi belajar di Japan. So balik kita panggil dia orang jadi partner. Dan kita buka kilang plastik, kita buat blow film extrusion. Mungkin tak faham lah. Blow film extrusion ni dia kita buat plastik bag, plastik sampah, plantation bag. Okey, sampai tahun 94, daripada 90-94 tu mula-mula kita target yang kita bernama Jepun ni sebab kita target kilang Jepun. Dengar tak? Dengar? Okey. Dengar. Okey. So sampai tahun 94 tinggal Pakcik seorang sahaja, dan daripada tahun 94 sampai sekarang lah kilang tu masih ada lagi. Jadi tahun 94 tu Pakcik berjuang seorang sampailah sekarang. Lepas tu kita tukar nama jugalah, tukar nama company, dan tahun 95 nature business tu plastik juga, tapi dia punya produk tu kita tukar. Daripada plastik blow film extrusion, kita buat injection molding. Injection molding ni mesin dia ada mold, so nak buat apa pun boleh lah. Okay, jadi main production daripada 95 sampai sekarang latex cup plastik. Tahu tak latex cup? Latex cup. Apa tu Pakcik? Latex cup ni kalau siapa yang pernah mungkin ada siapa bapak ke tok ke pernah jadi penoreh getah. Penoreh getah, so jadi bila dia toreh getah tu, susu tu dia masuk dalam cup tu. Dia panggil latex cup. Jadi latex cup ni Pakcik supply satu Malaysia lah pada agensi kerajaan, lembaga getah, Wisda, Felda, Felcra dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2005 kembangkan perniagaan, kita buka butik pakaian wanita muslimah. Pernah dengar tak butik First Lady? Pernah. Pakcik saya pakai. Mak saya suka pergi situ. Jadi kalau di Kuala Lumpur tu dulu di Jalan Tar, kan, Jalan Tunku Abdul Rahman. Jadi pergi jumpa dengan owner dia di Singapura. So jumpa, kita buka first franchise di Taiping.
butik First Lady So tahun 2005. Pakcik lah punca First Lady ada kat Malaysia sekarang ni. Jadi perkembangannya dia buka satu je. Jadi bila pakcik mulakan franchise baru dia buka branch banyak. Faham. Okey, tapi ada sedikit masalah pada tahun 2007. Dia nak buka juga di Taiping. Sedangkan dia dah ada branch, jadi pakcik cakap dengan dia macam ni lah. Jadi you buat you punya produk, saya buat saya punya produk. Jadi pakcik tukar je nama kepada Fair Lady. Jadi Fair Lady tu kita ada lebih kurang dalam 8 branch. Taiping, di Kemunting, di Seberang Jaya, di Kedah dan di KL buka di Shah Alam. Sampai tahun 2013. Okey. 2013 ni panjang ni tak apa. Tak apa. Boleh. Boleh. 2013 baju yang First Lady dengan yang pakcik buat ni sama. Kita buat di Vietnam. Jadi tiap-tiap bulan pergi Vietnam lah. Tempah kat sana bawa balik. Kilang plastik pun jalan juga. Kan? Jadi buat 2013 tu kita tengok banyak usahawan-usahawan persendirian yang boleh pergi ke Vietnam. Sebab Vietnam ni tak jauh, 1.5 jam naik flight sampai. Jadi masa tu dah start online kan. Jadi bila kita ada kedai ni kita punya kos tinggi dengan pekerja lagi, dengan sewa lagi apa semua. Jadi masa tu bukan kata tak bagus berniaga kan, kita tukar kita daripada butik pakaian kepada baby shop. Okey. Baby shop macam-macam lah kita jual. Kita ada kedai jugalah, ada outlet. Kita ada buka kios di Tesco, di Giant kan. Kemudian daripada kedai baby kita try pula toys kan. Jadi bila kita buat masuk toys ni nampak macam toys ni ada sambutan lebih baik. Jadi masa tu kebanyakan toys ni ambil di GM Kelang, tahu tak? GM Kelang. Macam tahu. Tahu. GM Kelang. So jadi bila ambil GM Kelang kita boleh jual retail je. Kalau nak jual wholesale tu payah sebab dari segi harga. Jadi pakcik pergi ke China cari barang-barang yang laku di pasaran. Jadi mulai 2014 kita buat masuk sendiri. Yang itu atas nama SAS Baby Toys. Okay, SAS Baby Toys ataupun ada satu lagi company yang yang kita import tu kita guna nama Sayang Anakku Sayang. SAS tu nama pakcik Syed Abu Salim. Lepas tu Sayang Anakku Sayang pun boleh. Guna initial nama pakcik lah. So jadi daripada tahun 2014 until now lah, tiap-tiap bulan kita buat masuk toys 1 container daripada China. Banyak. Jadi yang toys ni, SAS Baby Toys ni playground, indoor, outdoor. Kemudian kalau kita tengok di mana-mana tempat ada dataran budak-budak main kereta, yang tu pun ada, motor pun ada, macam-macam. Sampailah sekarang, dan sekarang ni kilang plastik masih buat latex cup dan SAS Baby Toys ni kita jual toys. Kalau nak datang, bila datang Taiping boleh datang melawat. Itulah kami nak datang, tapi itulah COVID kan. Okey. Itulah sedikit lah. Okay, so selain playground.
Okey. background. Apa lagi yang pakcik jual dalam company SAS Baby Toys? Okey, apa ni, selain pada tu kita jual kenderaan yang pakai bateri. Oh. Kenderaan yang pakai bateri, contohnya kalau apa ni, di rumah kan budak-budak banyak naik kereta, dia charge kemudian dia boleh jalan kan. Macam-macam kereta lah, kereta Mercedes ada, BMW ada. Okey, kemudian selain daripada tu, motor. Motor ni dia ada motor Mickey, ada motor Minion dan pelbagai lah. Okay. So boleh tak pakcik ceritakan sedikit macam pakcik sekarang duduk kat mana, berapa adik-beradik, berapa orang anak, cerita pasal Macam mana? Apa dia? Pakcik ceritakan sedikit pasal kehidupan pakcik sekarang. Pakcik duduk kat mana, berapa orang adik-beradik, berapa orang anak, situ. Okey. Pakcik sekarang duduk di rumah pakcik ni kawasan industri. Jadi pakcik beli tahun 2012. Pakcik buat renovation. Jadi di depan tu sebelah kiri kanan tu ada satu pejabat dan kemudian lain semua rumah lah sampai tingkat atas dan belakang tu warehouse. Jadi warehouse tu bila ada kontainer sampai, kalau di depan rumah pakcik, kilang pakcik lah. Jadi rumah dengan kilang berdepan. Okey, pakcik ada 12 orang adik-beradik. Ramai. Pakcik nombor 6, ayah Syarifah Syarina nombor 5. Pakcik nombor 6. Pakcik muda sikit lah daripada ayah dia. Muda sikit. Kan? Tapi sebenarnya dah tua juga. Okey, abang pakcik yang sulung baru je tahun 2020, bulan 12 meninggal. Dia doktor. Okey. Abang yang kedua asalnya macam tu jugalah, kerja-kerjaan, berhenti berniaga dan sekarang jadi YB. Dia di ahli parlimen. Abang yang ketiga kakak dah meninggal, yang keempat abang pun businessman. Yang kelima ayah dia businessman juga. Yang keenam pakcik. Sampailah yang ke ada adik lagi 2 orang dah meninggal kan. Jadi boleh katakan keluarga pakcik ni tak ada kerja-kerjaan dah lah. Semua berniaga. Dan pakcik ada 5 orang anak. Yang sulung dah 28, dah kahwin. Semua lelaki. Semua lelaki. Yang nombor 2 umur 25, dah kahwin juga. Yang ketiga umur 23, belajar di Unimed. Yang keempat umur 21, lelaki juga, bantu pakcik lah sekarang. Dan yang kelima tadi yang duduk sebelah tu. Alah, comel tu. Okay. So, boleh tak saya tahu apa hobi pakcik atau apa aktiviti yang pakcik selalu buat pada masa lapang? Okay, dulu hobi main badminton lah. Main badminton. Tapi bila dah mega ni, sebab pakcik ada buat mega-mega lain lagi, jadi selalu turun Kuala Lumpur. Jadi masa tak berapa cukup. Jadi kalau ada ke lapangan, jogging je lah untuk jaga kesihatan. Okay. Sekarang saya nak bagi kepada interviewer seterusnya untuk meneruskan interview ni. Terima kasih pakcik. Sama. Okay. Terima kasih Sophia. Okay. Hai pakcik, nama saya Farisha dan saya akan bertanyakan soalan yang berkaitan dengan gaya kepimpinan. Maksudnya kita nak tahulah pakcik ni ketua ataupun bos yang macam mana kan. Tapi sebelum tu saya nak explain sikit lah apa maksud soalan saya nanti. Saya nak tanya apa gaya kepimpinan yang pakcik terapkan dalam pengurusan.
Okay. Ada 3 gaya kepimpinan. Yang pertama, autokratik. Maksudnya ketua tu dia ada kuasa mutlak dalam menentukan segala keputusan. Lepas tu ahli kumpulan dia tak ada kuasa lah nak bagi pendapat ke, nak bagi idea ke, tak ada apa-apa. Lepas tu bila nak buat kerja, dia kena ikut jarahan ketua dia, info yang diberi oleh ketua tu pun sangat-sangat minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya demokratik. Gaya ni memang sangat-sangatlah bertentangan, sangat-sangat jauh daripada autokratik sebab ketua ni dia memang lebih galakkan ahli kumpulan untuk turut serta dalam perbincangan. Dia suka buat mesyuarat apa semua kan. Jadi mereka semua boleh berkongsi pendapat dan idea, tapi ketua tu dia masih ada kuasa untuk buat semua keputusan. Ahli kumpulan dia just boleh tolong je. Ketua ni dia buat keputusan seorang. Dan yang terakhir sekali, delegatif ataupun panggil laissez-faire gitu. Yang ini orang gelarkan sebagai hands off sebab ketua ni dia jenis yang bagi kebebasan kepada ahli kumpulan untuk buat semua keputusan lah. Selalunya gaya ni dia digunakan oleh ketua untuk ahli kumpulan yang dah berpengalaman ataupun boleh dipercayai oleh ketua tu. Jadi ketua tu dia macam tak bagi info lah ataupun guidance dekat ahli kumpulan dia sebab dia dah tahu, dia dah percayakan ahli kumpulan dia untuk buat kerja tu. Jadi gaya yang mana satu pakcik gunakan dalam pengurusan perniagaan pakcik? Sebenarnya soalan tu kena tanya kat pekerja pakcik. Oh. Baru dia orang boleh bagi jawapan. Tapi cara pakcik ni banyak yang ke arah yang nombor 2 tu lah. Sebab kita kena demokratik. Walaupun sebagai bos, kita kalau yang itu A tapi kita cakap B, kan? Jadi pekerja akan ikut, oh B lah bos, kan? Jadi sebenarnya sebagai seorang ketua, kita kena banyak tolak ansur, kita kena banyak terima pendapat dan kita meminta pendapat. Jadi setiap apa-apa yang contohnya bila kita dapat order banyak, kan? Okey, macam mana nak buat? Kan? So kita sebagai ketua memanglah kita boleh bagi arahan, tetapi kita kena akui sebab dalam semua hal yang kita buat, kita tak mampu buat sendiri. Betul. Okey. Jadi kita perlu ada orang A, ada orang B, ada orang C dan ada orang D. Tetapi dari segi pengalaman yang ada tu yang paling penting. Sebab bila kita dah lama berniaga, jadi kita ada pengalaman. Kita boleh memberi kepercayaan kepada pekerja, kan? Pekerja yang dah telah bekerja lama, tetapi setiap apa yang dibuat keputusan oleh pekerja kita, dia mesti refer dekat kita. Kalau benda tu bagus, kita terima. Kalau ada kekurangan, kita tambah. Selalunya pakcik akan bagi idea, so minta dia orang bincang, so dia orang bagi feedback balik. Tapi biasanya apa yang pakcik bagi tu okey lah. Sebab tu pekerja pakcik yang kerja ni kebanyakan ada yang dah more than 20 years kerja dengan pakcik. So maknanya dia boleh kerja lama sebab apa? Sebab bos dia okey lah. Bos okey. Tapi dari sisi ketegasan tu kena ada. Pakcik boleh pergi duduk dekat mesin, sembang, melawak, kan? Boleh ambil menyapu. Jadi kita kena tunjukkan pimpinan melalui tauladan. Sebagai seorang bos, kita tak boleh jadi bosses. Kita tak boleh jadi bosses. Masing-masing ada hak, pekerja ada hak, dan sebagai majikan dia nak pastikan perjalanan syarikat dia teratur. Jadi dia kena banyak bertimbang rasa dan membuat keputusan yang tepat. Jadi demokratik lah. Ya, benar. Okey. Soalan seterusnya, ada tak unsur agama yang pakcik terapkan dalam pengurusan perniagaan pakcik? Okey, unsur agama adalah nombor 1. Kita sebagai seorang Islam,
Apa tujuan kita berniaga. Jadi nawai itu paling penting. Okey. Contoh pakcik buat kilang plastik. Yang pertama, fardu kifayah. Sebab memang jarang sangat kita nak nampak. Especially macam di Taiping ke Perak pun, yang kilang plastik Melayu ni boleh kira dengan jari. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tetapi untuk pengaturan adik-adik semua, macam yang kilang plastik pakcik buat ni, I'm the only Malay di Malaysia yang buat produk ni. The Wah, only bangga. Malay. Okay. Yang kedua, pasal toys. Kami pakcik the only Malay yang import by container daripada China di pasaran Malaysia. Dan harga yang kita jual adalah termurah di pasaran. Okey. 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 Jadi Lagi apa tadi? Soalan tadi apa lagi? pasal Agama. Okey. Ya. Jadi tak habis lagi. Jadi okey, yang tu dah kita lepaskan fardu kifayah. Okey. Yang kedua, tujuan kita berniaga ni untuk apa? Jadi dalam masa yang sama kita bantu masyarakat orang Islam yang tak ada pekerjaan, kita bagi pekerjaan. Okey, macam pekerja-pekerja pakcik ni dia orang akan dapat tiap-tiap bulan bantuan dapur. Bantuan dapur akan dapat. Jadi bantuan dapur ni beras, gula, tepung, apa semualah. Kalau ada apa-apa masalah kesusahan kita bantu. Okey. Selain daripada tu, daripada hasil perniagaan kita kena ada account berapa kita untung, kita kena keluar zakat. Okey, sebab zakat ni dia menyuguh sifkan. Okey, lepas tu selain daripada tu kita banyak bagi sedekah ataupun sumbangan lah. Sekolah anak-anak yatim, orang miskin, sekolah-sekolah tahfiz. Sebab dalam agama kita memang dititik beratkan soal-soal kebajikan. Sebab soal-soal kebajikan ni akan membawa keberkatan. Betul. Dalam apa usaha kita pun. Itu yang pakcik praktikkan. Alhamdulillah, Allah membantu banyak. Alhamdulillah. Baguslah. Okay. Saya harap perniagaan lain pun ada jugalah buat macam pakcik kan, disedekah ke apa ke. Jadi itu saja soalan daripada saya setakat ini. Nanti saya akan tanya balik. Sekarang saya nak bagi Sharifah untuk tanya soalan yang seterusnya. Terima kasih pakcik. Assalamualaikum. Soalan saya pula. Okey, apakah cabaran-cabaran yang telah dihadapi dari segi pengajian ke ataupun kerjaya dan dari segi kehidupan peribadi? Apakah cabaran-cabaran yang telah dilalui sepanjang sampai sekarang? Okey, cabaran. Yalah, apa-apa dalam setiap kita punya kerjaya ada cabaran. Ada cabaran. Cabaran tu tak akan terpisah daripada kehidupan. Contohnya adik-adik belajar pun ada cabaran juga untuk capai kejayaan, kan? Di antara cabaran sekarang ni ialah kena online, kan? Masalah COVID, kan? Itu dia cabaran. Jadi sebagai seorang ahli perniagaan, cabaran macam mana kita nak berjaya dalam perniagaan yang kita cebur. Jadi bagaimana kita nak menghadapi cabaran tu. Jadi di antara cabaran yang kita hadapi itu, kita nak bagi macam mana orang kenal company kita dan kita boleh dapat order pesanan. Jadi cabaran tu mana kita kena banyak berusaha lah. Biasanya kalau orang kerja office masuk pukul 8 pagi keluar 5 petang. Tapi pakcik dulu kerja kadang pukul 4 pagi keluar. Pergi jumpa merata lah sebab ladang-ladang ni di seluruh Malaysia. Kadang balik lepas 2 hari baru balik, kan? Jadi masa dan kita kena
rajin lah. Rajin, selalu berjumpa dengan pelanggan, kan? Kena selalu outstation lah. Jadi alhamdulillah setakat ni sampai sekarang pun cabaran tu ada juga. Kadang-kadang ada company lain kan masuk harga lebih rendah daripada kita. Okey, macam mana kita nak pastikan harga kita terendah di pasaran? Itu pun cabaran juga. Macam mana kita nak dapat order? Itu pun cabaran juga. Jadi alhamdulillah setakat ni cabaran-cabaran tu berjaya dicabar. Berjaya dicabar. Yes. Okey, lagi apa? Itu soalan dari saya dah habis. Kemudian saya akan pass soalan kepada Farisha kembali. Farisha ni leader tak? Oh boleh. Leader. Sophia tak ada dah? Sophia di intro je tadi. Oh, okey. Oh, ada. Okay. Okey. Soalan seterusnya kita akan cakap pasal interpersonal skill. Maksudnya interpersonal skill ni dia macam ciri-ciri yang ada dalam diri seseorang ketua tu lah. Contohnya macam tanggungjawab, teamwork ataupun empathy gitu. Jadi apakah ciri-ciri yang Pakcik gunakan dengan rakan sekerja ataupun pekerja bawah Pakcik? Okey, ciri-ciri ni sebab macam yang tadi soalan kan, macam mana dari segi kepimpinan tu demokratik. Kita kena demokratik lah. Demokratik, so sebagai seorang pemimpin, kita sebenarnya dalam hidup kita ni setinggi mana kita ada, kalau kita tidak boleh ditegur, itu akan membawa satu kemusnahan. Sebenarnya itu yang paling penting. Kita sebagai ketua keluarga ke, ketua dalam bisnes ke, maknanya teguran tu mungkin pandangan. Kita kena terima pandangan dan conclusion tu kita akan buat sendiri. Jadi macam Pakcik bagi tahu itulah demokratik itulah. Demokratik lah yang Pakcik terapkan lah selalu. Ya. Okay. Tadi Pakcik cakap pasal interpersonal kan demokratik kan. Jadi dari segi komunikasi tu macam mana Pakcik nak berinteraksi dengan rakan sekerja atau pekerja? Macam Pakcik just bagi mesej je ke, Pakcik buat mesyuarat ke, macam mana? Kalau sebelum ni selalu kita bagi mesej, mesyuarat kan. Mesyuarat dan Pakcik pastikan kalau Pakcik ada, kalau kilang buka pukul 8, maknanya sebelum pukul 8 tu kita dah ada. Jadi pekerja datang, dia tengok, oh bos dah ada. Kan? Jadi senang pada awal tu kita boleh dah bagi arahan. Jadi bila kita bagi arahan daripada awal untuk dia orang buat persediaan ataupun ada apa-apa pembetulan, dia orang boleh mula daripada awal. Okey. Tetapi kan kalau pekerja Pakcik ada masalah ke apa, Pakcik dengar tak masalah dia orang, rujuk kat dia orang ke apa ke? Memang kita dengar masalah. Sebenarnya masalah ni tak pernah hindar daripada kehidupan. Tetapi masalah kita sebagai orang Melayu pun memang bermasalah. Kadang-kadang sikap kan, sikap pekerja ni masalahnya dari segi kedatangan, kemudian kalau boleh nak kerja mudah, tak nak kerja susah, overtime tak ada. Ini sikap lah. Jadi macam mana kita nak ubah sikap, attitude supaya pekerja ni dia kena tahu walaupun dia bekerja sebagai operator, tak semestinya dia tidak boleh berjaya dalam hidup. Tak semestinya orang belajar ke peringkat ijazah, ke peringkat doktor falsafah, dia boleh berjaya dalam hidup. Tetapi sebagai seorang pekerja, kalau dia nak berjaya dalam hidup, dia kena usaha. Dia kena jadikan dia sebagai aset syarikat. Faham tak aset syarikat? Maksudnya bila dia tak ada ni, masalah juga kan. Jadi bos akan jagalah. Jadi kita tak boleh jadi ahli perniagaan berjaya, kita tak boleh berjaya, kita kena jadi pekerja yang berjaya.
kalau dia ada buat masalah, pakcik jenis yang macam tegur ke ataupun biarkan saja? Kita tegur. Tegur Tegur bagi baik-baik. nasihat. Kita tegur bagi nasihat kan. Kalau bagi nasihat pertama tak boleh, bagi peluang kedua. Peluang kedua tak boleh, bagi peluang ketiga. Kalau tak boleh juga, bye-bye lah. Bye-bye lah kan. Hmm. Okey. Saya faham. Pakcik dah jawab soalan saya, Alhamdulillah. Soalan saya dah habis Pakcik. Sekarang saya nak bagi dekat Najwa pula untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih. Okay. Okay, thank you Farisha. Pakcik boleh dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okay, hai Pakcik, saya Najwa. Ya. Saya adalah macam beberapa soalan tentang management lah kan. So kita orang kan student and then kita orang adalah satu subjek ni panggil fundamentals of management, and then dalam subjek ni kita orang belajar lah pasal planning, organizing, leadership macam tu. Tapi kita orang kan student lagi, lepas tu tak pernah nak rasa gelaran leader kan, lepas tu nak tanggungjawab lagi, nak uruskan sesiapa macam tu. Jadi atas kesempatan inilah saya nak tanya apa tu management pada pandangan Pakcik sendiri? Management. Di mata Pakcik apa itu management? Okey, management ni pengurusan lah. Jadi setiap syarikat kalau dia nak berjaya, dia kena ada pengurusan yang mantap. Jadi pengurusan yang mantap ni contoh macam mana dia mengurus syarikat dia, dari segi kewangan, dari segi account, dari segi pentadbiran. Jadi dalam setiap syarikat, manajemen ni amat penting lah. Sebab kalau niaga dia bagus, manajemen dia tak bagus pun boleh tutup juga. Bagi Pakcik, manajemen ni sangat penting lah dalam perniagaan. Kita semua tahu kalau kadang-kadang pun kalau kita contohlah kita buka bisnes, kan ada small business pun kadang-kadang ahli terdekat macam ahli family je kan, jadi co-workers pun dah susah juga kan. Inginkan lagi nak buka company, waktu macam Pakcik kan banyak company kat tu Pakcik buka, and then on top of that nak uruskan para pekerja yang baik umurnya pun pelbagai. Jadi macam mana Pakcik uruskan para pekerja? Macam Pakcik bagi tahu tadi lah kan, cara kita menguruskan pekerja. Jadi dalam setiap apa-apa isu pun kita kena ada toleransi. Kita menerima pendapat dan keputusan kita yang buat sebagai orang yang bertanggungjawab dalam company. Okey, dari salah satu segi, bisnes ni memang kalau kita tengok banyak sangat orang buat niaga. Tapi yang berjayanya boleh dikira, betul tak? Sebab apa? Sebab manajemen lah. Dia yang nombor satu paling penting untung rugi. Betul. Untung rugi. Jadi dia kena ada pengiraan. Contohnya lah, kalau dia buka stall burger. Okey. Sekarang apa orang buka? Okey, stall burger ni maju kan, tapi cukup bulan dia tak ada duit. Sebab apa? Dia tak ada buat kira-kira. Dia tak manage dengan betul lah. Jadi dia kena buat. Every day dia kena ada rekod. Contohnya hari ni dia beli barang RM RM100. Okey. Bila dia dah habis berniaga, dia kena kira berapa dia jualan dia. Jualan dia contohnya RM200. Okey. Jadi dia beli barang RM100, jualan RM200, dia ada keuntungan 100. Dia panggil apa? Gross profit. Tahu tak gross profit? Sekarang buat tak? Apa dia gross profit? Pakcik nak tanya balik. Alamak. Macam untung kasar kot. Itu ya, untung kasar. Okey, untung kasar. Jadi dia beli 100, dia jual 200, jadi dia untung kasar 100. Jadi macam mana nak dapat net profit? Tolak apa lagi? Okey. Contohnya dia pakai seorang pekerja. Tolak seorang pekerja RM50.
Kan? Kemudian lain-lain perbelanjaan apa semua, contohnya RM10. Mungkin plastik bag ke, kertas ke, kan. Okey, jadi 50 campur 10, 60. Okey, dia sebagai orang yang ada di situ, dia pun buat kerja sama, okey gaji dia berapa? Dia ambil gaji 50. Kena kira yang tu. Sebab dia pun nak hidup. Kan? Betul. Jadi 50 gaji dia, 50 pekerja dia, RM10, jadi dah 100, 10. Niaga untung ke rugi? Macam rugi je tu. Untung ke rugi? Macam rugi je. Memang rugi, bukan rugi je. Rugi. Jadi dah rugi RM10. Jadi bila dia tak buat pengiraan, hari ni dia rugi RM10, esok dia rugi RM20. Cukup bulan, kira gross profit ada RM2,000. Pembelanjaan dia tak kira. Jadi lama-lama mereka tutup lah, dah tak boleh nak beli roti burger. Betul. Itulah contohnya. Okey. Faham. Betul, saya selalulah dengar kalau kita dah jadi macam bos ke orang-orang atasan ni kan, kita kena sacrifice a lot of things lah kan. Kadang-kadang dalam movie dan drama pun kita nampak macam contoh mak dia ni bos, lepas tu lama-lama dia tak lapangkan masa dengan anak-anak dia macam tu kan, untuk career dia lah kan. Tapi dalam situasi pakcik macam mana? Pakcik, macam mana pakcik balancekan between personal dengan professional life? Kita kena ada time management. Bukan business yang management, time pun kena ada management jugalah. Jadi bila dalam perniagaan ni kita kena, bila kita berniaga untung, kita kena buat saving. Saving tengoklah dalam macam-macam bentuk. Saving dalam bentuk cash, saving dalam bentuk hartanah, kan. Jadi setiap tahun kita plan lah. Mungkin setahun 2 kali boleh pergi berjalan sana sini. Kalau berniaga kita tak manage, tak ada untung, kita tak boleh lah buat macam tu. So dalam apa semua hal pun kena manage, bukan perniagaan saja. Okay, last question dari saya. Tanggungjawab yang pakcik pikul kan besar, leader kan, bos kan. Lepas tu of course stressnya pun besar lah, nak fikir itu ni apa semua. So macam mana pakcik self-manage diri pakcik tu? Kawal emosi, kawal tu kata sebab itu stress kan, kadang-kadang tak boleh fikir apa semua. Macam mana pakcik self-manage diri pakcik? Ya, dia sebenarnya macam pakcik cakap tadi lah, macam yang you tanya ni, dia merupakan cabaran juga. Maknanya untuk diri orang yang jadi bos ni. Kan, kadang-kadang orang tengok luaran ni hebat, tapi dalaman orang tak tahu kan. Jadi dalam apa hal pun kita kena manage diri kita. Kalau kita dalam keadaan tension ke apa yang perlu kita buat. Jadi yang ni banyak kepada keagamaan. Sebab dalam agama dah komplit semua. Kan? Kadang-kadang benda sikit pun kita stres kan. Jadi kita ambil wuduk, kita semayang, minta Allah pemudahkan. Okay, thank you. Macam tu je soalan dari saya. Ashikin tak tanya soalan dia? Terima kasih pakcik. Ya. Okay, baiklah pakcik. Saya orang terakhir, jadinya kita dah hampir ke penamat lah. Tapi sebelum tu pakcik jawab dulu soalan saya. Okay, nama saya Nur Ashikin. Jadi soalan saya ialah, saya ingin bertanya, apakah perancangan masa hadapan pakcik? Maksudnya plan ataupun pembaharuan dalam pakcik punya perusahaan. Dalam perusahaan tu, apakah perancangan masa depan? Nak buka lebih besar ke ataupun macam mana? Okey, perancangan untuk masa depan mestilah kalau kita perniagaan sekarang contohnya kita hanya sebab macam pakcik punya produk ni dia pelbagai. Jadi bila pelbagai itu ada yang kita bagi orang buat kan. Jadi kita trading. So untuk akan datang pakcik nak buat semua in-house.
Contohnya satu macam tempat yang macam tu. macam yang kilang kan, dia ada mangkuk getah, dia ada dawai hanger, dia ada dawai spring, dia ada sudu, dia ada pisau. Jadi pelbagai. Jadi yang pakcik buat mungkin 1-2 item, yang lain tu bagi subkon lah. Jadi untuk akan datang pakcik nak buat semua in-house dan mengajar anak-anak untuk mengambil alih dan membesarkan lagi perniagaan. Macam pakcik nak anak-anak mewarisi bisnes Ya, pakcik ya, macam ya. tu. Ya. Faham. Okey, soalan kedua saya ingin tanya tentang apa perancangan masa depan dalam kehidupan peribadi pakcik. Macam mungkin pakcik dah ada dalam fikiran saya nak bersara pada tahun itu ini macam tu. Macam mana perancangan peribadi hidup pakcik? Dia okey. Sebenarnya orang berniaga ni dia tak ada istilah bersara. Cuma dari segi tanggungjawab. Jadi kita mestilah ending kita ni kita nak ke arah keagamaan lah. Betul. Jadi bila anak-anak dah boleh handle, pakcik nak banyak keluar buat dakwah. Bagus. Itulah perancangan pakcik ya. Ya. Okey, jadinya saya rasa banyak dah maklumat yang kita dapat hari ini. Perkongsian pakcik sangatlah bermakna bagi kami kerana dapat mempelajari banyak perkara baru. Jadi oleh itu dengan ini tamatlah temu ramah kita pada hari ini. Terima kasih pakcik kerana sudi berkongsi masa dan ruang kepada kami. Kami juga ingin mohon maaf sekiranya tersilap kata atau tergores hati. Semoga pakcik tak ambil hati lah ya. Tak ada pun. Okey, kami doakan semoga perusahaan pakcik lebih maju lepas ni, lebih dikenali dan lebih besar insya-Allah. Okey. Pakcik jaga diri, stay safe. Sekarang keadaan Malaysia macam membahayakan kan. Jadi saya harap pakcik jaga diri dan keluarga pakcik juga dalam keadaan sihat walafiat. Oleh itu kami ingin menutup tirai pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih pakcik. Terima kasih pakcik. Thanks Caca. Sihat.